Nu Ako, saya Azamini Liashin. Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal menyeru semua ahli warisan memberikan undi kepada calon APCO di kerusi Dun Telupit, Labuk dan Kuamut. Katanya kemenangan kepada APCO adalah kejayaan bersama Warisan Plus untuk terus memerintah negeri ini menolak sepenuhnya parti-parti semenanjung. Kita hanya 2 hari lagi. 23, 24, 25. Jangan kira 26, itu mengundi, tidak boleh kempen. 2 hari saya minta semua jentera masuk ke kampung-kampung, masuk ke rumah-rumah merayu. Pastikan undi calon APCO, Saudara Dennis. Oh, dia punya nombor 1. Jangan tengok nombornya, tengok lambangnya. Up. Presiden warisan tengok. Jangan komite dia undi. Ya, kita sepakat, kita pastikan. Ya, dalam perjuangan ini kena ada keikhlasan. Beliau berkata demikian ketika majlis ramah mesra bersama penduduk Dun Labuk di dataran Beluran hari ini. Dalam majlis itu, seramai 100 ahli UMNO turut menyerahkan borang menyertai warisan yang diketuai bekas Ketua Daerah Beluran Abdul Rashid Dun Dulang. Muhammad Syafiee berkata kerusi Dun Telupit, Labuk dan Kuamut diberikan kepada APCO hasil rundingan antara pemimpin demi memastikan kemenangan bersama Warisan Plus. Katanya ketiga-tiga Dun berkenaan perlukan pembangunan selepas kegagalan Barisan Nasional dan PBS selama ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, undilah calon APCO kita ini. Boleh ya? Warisan kena undi dia. Si Peter mengundi di Sungai Manila orang calon warisan itu. Nah, dia ketua bahagian saya. Ini dia. Dia pun minta calon. Tapi lepas kita runding bagi dengan warisan, lepas bagi warisan, dia masih kekal nilai umpama inilah kita mau pemimpin. Kalau apa sanggup undi calon warisan disandahkan, masakan kita di Labuk orang warisan tidak boleh undi calon APCO. Kerjasama antara satu dengan yang lain, jangan putus itu. Tambahnya, kemenangan mutlak Warisan Plus dan APCO juga perlu untuk mengajar pemimpin-pemimpin sebelum ini yang melompat dan mengkhianati mandat diberikan rakyat. Bukan hanya Sabah, sampai ke Semenanjung. Pastikan jangan ada lompat-lompat. Ya? Mana kita di Sarawak tidak ada orang melompat. Betul tak? Orang Sarawak boleh hidup, tidak ada UMNO. Orang Sarawak boleh hidup, tidak ada BN di sana. Jadi saya harap sungguh, tuan-tuan dan puan-puan, pastikan kita turun beramai-ramai undi calon APCO di Labuk. Ya. Disebut nanti saya akan kempen untuk pastikan kita kena menang ketiga-tiga kursi. Telupit, Labuk dengan Subut. Mana ada keluarga di Subut, pastikan undi calon kita di kawasan itu. Masalah ketiadaan pejabat tanah dan ukur serta masalah air yang membelenggu masyarakat Telupit akan diselesaikan selepas PRN berakhir dan Warisan Plus kembali mendapat mandat. Itu janji diberikan Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal kepada rakyat di Dewan Undangan Negeri Dun tersebut yang bertekad untuk memberi kemenangan kepada APCO.
Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata calon APCO Felix Hintin Saang adalah yang selayaknya di situ kerana beliau setia kepada parti dan akan membawa masalah rakyat untuk diselesaikan, justru sokongan padu perlu diberikan kepadanya. Bayangkan kalau dia dinobatkan menjadi adun terlupin, saya yakin tuan-tuan mempunyai wakil rakyat. Mempunyai wakil rakyat, bukan wakil lompat-lompat. Pasal dia akan menyuarakan suara rakyat. Jangan bimbang sangat, please. Kita akan buka pejabat tanah. Mengulas tentang itu, air di Telupit, Muhammad Syafiee berkata penduduk di situ terkesan disebabkan amalan rasuah yang berlaku dalam jabatan air sebelum ini. Katanya sebab itulah Kerajaan Warisan Plus merombak jabatan air sejak 2018 bagi memastikan pentadbirannya lebih telus dan masalah rakyat akan dapat diselesaikan. Justru beliau memberi jaminan kepada masyarakat Telupid agar bersabar dan memberikan kepercayaan kepada Warisan Plus untuk menyelesaikan masalah itu selepas ini. 60 tahun. Orang bilang kalau kau tidak sokong BN, orang Sabah susah. Orang Telupit sudah susah begini. Please. Bukan kita tidak tahu. Kalau tidak percaya kau tanya sekilos. Air pun tidak ada. Saya tadi di Kuamut, datang lepas itu lampu padam. Sampai lampu 60 tahun pun tidak ada. Bila saya turun, saya tengok helikopter, saya turun ke bawah, saya tengok sekolah. Sekolah masih berpapan. 60 tahun. Lama mana kita ini sedang ini? Bila kita insaf orang Sabah ini? Pasal 200 ringgit. Pasal 100 ringgit. Hidup UMNO, hidup PN. Berpuluh kali sudah pilihan raya di Sabah ini. Asyik undi PN. Tapi sekolah kita masih berpapan. Kampung kita masih tidak ada air. Kampung kita masih tidak ada listrik. Kampung kita tidak ada hospital. Klinik saja. Datang pilihan raya, undi PN, undi UMNO. Bila kita mau insaf ini? Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyeru rakyat Sabah agar menyokong Parti Warisan Sabah dan menolak parti yang cuba memusnahkan kerajaan pilihan rakyat. Dalam satu klip video, beliau menegaskan rakyat Sabah perlu menolak parti yang cuba mengambil alih kuasa melalui pintu belakang. Rakyat Sabah seharusnya menyokong warisan kerana ia kerajaan yang dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya umum lalu. Beliau berkata pilihan raya negeri PRN Sabah sepatutnya tidak diadakan. Namun kerana Perikatan Nasional ingin merampas kerajaan pilihan rakyat Sabah, Dewan Undangan Negeri Sabah terpaksa dibubarkan. Lagipun cara yang diguna bertentangan dengan demokrasi. Kerajaan PN guna sorokkan wang untuk beli wakil rakyat pilihan orang Sabah bermilion ringgit ditawar kepada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Sabah supaya lompat keluar daripada kerajaan untuk menjatuhkannya. Jika inilah cara PN kejar untuk jadi kerajaan, maka rakyat akan hilang hak untuk pilih kerajaan. Kata PM, dia sayang Sabah. Kalau sayang, janganlah rampas kerajaan pilihan rakyat Sabah. Lagipun ini bukan masa untuk politik lompat-melompat dan politik duit, money politik. Kita sepatutnya tumpu kepada mengatasi masalah wabak COVID-19 dan kemerosotan ekonomi. Terdapat banyak masalah kehidupan rakyat Sabah kerana COVID-19 menghalang perniagaan dan perusahaan. Ramai yang akan menganggur. Ada yang hilang mata pencarian sama sekali. Katanya parti lawan akan menggunakan wang untuk meraih sokongan dan ini harus ditolak oleh rakyat Sabah.
Sehubungan itu, Tun Dr. Mahathir memohon lebih 1.12 juta pengundi Sabah untuk memilih warisan demi masa depan yang lebih baik untuk negeri di bawah Bayu. Parti lawan akan guna duit untuk dapat sokongan. Sokongan seperti ini bermakna mereka tidak disukai dan juga mereka mempunyai niat yang tidak baik. Oleh kerana itu, rakyat Sabah perlu tolak parti-parti yang boleh musnah kerajaan pilihan rakyat Sabah melalui pintu belakang. Sebaliknya, rakyat Sabah akan bahagia jika memilih warisan yang benar-benar mewakili rakyat Sabah. Undilah parti warisan dan parti-parti yang mengguna simbol warisan supaya Sabah akan dapat kerajaan pilihan rakyat Sabah semula. Undilah warisan untuk Sabah. Sekian, terima kasih. Bekas Ketua Menteri Tan Sri Bernard Dompok menggesa rakyat Sabah bersepadu bagi menahan serangan kerajaan persekutuan yang tidak habis-habis mengugut Sabah bahawa dana pembangunan akan dikurangkan. Dompok membuat pesanan itu menerusi satu klip video berdurasi 3 minit 18 saat yang dipaparkan dalam laman Facebook beliau. Today we are the theatre of power play among the politicians in Kuala Lumpur. The government that is elected by the people has been changed to what is called now a backdoor government. And today, because of the instability in Kuala Lumpur, they have come to Sabah to get support of the Sabahans in order to perpetuate the rule of the present elite in Kuala Lumpur. Sabah has become a victim of the power play in Kuala Lumpur, and we have become the theatre of war among the political elites in Kuala Lumpur in the quest for power to control the country. Dompok berkata sekarang pemimpin Kuala Lumpur sudah berani untuk mengeluarkan ugutan demi mendapatkan sokongan. Mereka juga memancing rakyat dengan menjajah sumber-sumber yang sebenarnya telah diambil daripada negeri ini. Dompok yang juga bekas Menteri Persekutuan meminta rakyat Sabah untuk bertindak bijak dengan mengundi warisan PLAS bagi membolehkan perubahan yang lebih baik terus dinikmati rakyat Sabah. I feel very sad for the people of this state if they do not give a chance to this breed of young leaders who have the temerity to ensure that we succeed in this country. Datuk Sri Shafie Apdal is leading a group of people, not just himself, but a group of people. I see a lot of young people coming up to participate in the political process of this country. And I think it will be a sad day if we just let it crumble and we succumb to the wishes of those who are coming from KL just to prop up a government that is not supported by the people. You have to be wise and exercise your vote for the government led by Shafie Apdal in order that Sabah will continue to provide the inspiration for a Malaysia that is good for all Malaysians. Bekas Ketua Hakim Negara Tan Sri Richard Malanjum berkata, pilihan raya negeri Sabah 26 September ini adalah untuk memilih parti yang betul-betul ikhlas mempertahankan hak-hak Sabah. Kuasa memilih adalah di tangan rakyat Sabah dan mereka perlu memilih dengan bijak untuk masa depan negeri ini. Katanya parti yang boleh mempertahankan hak-hak Sabah dan rakyat negeri ini adalah Parti Warisan Sabah. Tegas Malanjum, Parti Bersatu Sabah PBS sudah hilang sinarnya dan pengundi Sabah tidak lagi boleh mengharapkan PBS untuk memperjuangkan hak negeri ini. Menurutnya, PBS tidak lagi seperti dahulu kerana ia umpama adik parti dari Melaya seperti Barisan Nasional, UMNO, PAS dan Perikatan Nasional dan oleh sebab itu, pengundi Kadazan Dusun Murut perlu menolak parti itu.
Malanjum berucap di program perjumpaan perdana di Kampung Melanggang Lama, Kiulu bersama calon warisan PLAS Dun Kiulu, Datuk Seri Wilfred Madius Tangau semalam. Dalam PRN Sabah, Madius dicabar penyandang kerusi Dun Kiulu, Datuk Johniston Bangkuai dari PBS dalam pertandingan 6 penjuru. Sementara itu, ketika berucap di Dun Kepayan baru-baru ini, Malanjum kesal kerana pembangkang masih memainkan isu mengaitkan warisan dengan pendatang tanpa izin parti. Kalaulah Datuk Syafiq ini orang PTI, seorang PTI, kalaulah warisan ini parti PTI, saya kan sudah dekat 70 tahun tidak akan menyokong, langsung tidak ikut. Tapi saya berdiri malam sini berkempen oleh karena saya tahu apakah seluk-beluk mereka buat keliru kepada kita semua. Inilah tuan-tuan dan puan, pesanan saya, jangan terpedaya dengan politik mereka. Jagalah Sabah. Ya, jagalah cucu kita, jagalah cici kita, jagalah anak kita, dan jagalah hal ehwal Sabah, jagalah cara hidup kita. Jangan sama sekali kembalikan masukan PAS di sini, habis kita tidak mau cara hidup kita ditukarkan. Dan berikut adalah pesanan khas Melanjum kepada 1.12 juta pengundi Sabah 26 September ini. Why we must make a wise decision in this election. If one is to look at what has happened recently, if one is to look at who are those making a lot of noise, anxious to take over the government of Sabah, look at their records. They have governed us for the past 55 years or so. What have they come up to? If one is to go not that far to Pitas, or for the matter to Upper Moyong, nearby, one will see things have not changed that much, particularly in the northern region of Sabah, northern region, Pitas area. They are still as poor as before. Why? After 55 years of government by these people. And now that Datuk Syafiq has been given a mandate to govern, they are not allowing it. They want to come back again. Are we to allow them to come back and continue what they've been doing to us for the last 55 years? Ini antara sebab mengapa Warisan PLAS perlu menang besar pada PRN Sabah Sabtu ini. Hanya kemenangan besar Warisan PLAS pada PRN Sabah Sabtu ini yang mampu mendesak Kerajaan Persekutuan untuk mempertimbangkan cadangan bagi mengatasi isu pengangguran dan ekonomi yang dibimbangi rakyat. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng berkata kebimbangan telah diulahkan pengundi khususnya di daerah ini mengenai aspek berkenaan pasca COVID-19. Ia susulan kerisauan mengenai peningkatan kadar pengangguran yang dijangka melangkau 1 juta orang pada akhir bulan ini dengan separuh daripadanya adalah belia. Atas sebab itu, dalam Belanjawan 2020, Guan Eng telah mencadangkan agar Kerajaan Persekutuan membuat tawaran insentif upah dan insentif pengambilan pekerja untuk meningkatkan peluang pekerjaan. Guan Eng yang juga bekas Menteri Kewangan berkata, selain itu terdapat permintaan sebulat suara untuk melanjutkan moratorium pembayaran balik pinjaman bank untuk jangka masa 6 bulan lagi apabila ia tamat pada 30 September ini. Moratorium pembayaran balik pinjaman bank telah memberi manfaat kepada 8 juta individu dan perniagaan di negara ini dengan nilai keseluruhan 90 bilion ringgit. Ini akan membantu menyelamatkan perniagaan dan pekerjaan. Sehubungan itu, Guan Eng berkata hanya kemenangan meyakinkan Warisan PLAS dalam PRN Sabah yang mampu mendorong Kerajaan Perikatan Nasional untuk mempertimbangkan cadangan itu. 300 ahli STAR di Dun Pulid, Keningau keluar parti dan menyertai warisan semalam. 300 ahli Parti Solidariti Tanah Airku STAR dari Mukim Lanas dan Tulid termasuk Naib Ketua Bahagian STAR Tulid, Mius Alim bertindak keluar parti.
Mereka menyerahkan borang permohonan menyertai warisan kepada Naib Presiden Parti, Datuk Peter Anthony, pada Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat di Kampung Tulit Keningau semalam. Mereka bertindak meninggalkan STAR kerana sudah hilang kepercayaan dengan hala tuju parti itu. Muse berkata apabila melihat calon-calon termasuk ahli-ahli parti itu saling bertelingkah antara satu sama lain, beliau tidak yakin STAR mempunyai keupayaan untuk membentuk kerajaan negeri Sabah. Sementara itu, Ketua Pegawai Perhubungan PBRS Pensiangan, Rainer F. Udong, turut meletakkan jawatannya dan menyatakan sokongannya kepada warisan. Rainer berkata keprihatinan Datuk Seri Muhammad Syafiee jelas terbukti apabila beliau komited untuk mengembalikan hak geran tanah kepada penduduk kampung. Komuniti India Sabah menerusi Borneo India United memberi sepenuh sokongan kepada Parti Warisan Sabah untuk kekal memerintah di Sabah. Ketua Borneo India United, James Silva berkata, mereka mempunyai keyakinan yang tinggi dengan kepimpinan Datuk Seri Muhammad Syafiee yang memperjuangkan slogan perpaduan amat bersesuaian dengan masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Meskipun pengundi India di seluruh Sabah hanya sekitar 5,000 orang, namun sokongan yang diberikan mampu mengukuhkan lagi kedudukan warisan PLAS di Sabah. Menurutnya, sebagai kaum minoriti yang kebanyakannya golongan profesional, mereka tidak berdepan dengan sebarang isu besar berbanding rakan mereka yang berada di semenanjung Malaysia. Beliau berharap jika warisan menjadi kerajaan sekali lagi, bantuan dapat dipanjangkan kepada komuniti India. The only issues that we have in Sabah, as far as the Indian diaspora is concerned, is that we have Tawau migrant workers issue which has still been hanging for quite some time until now, because of these are the first migrants of Indians who were brought into Tawau to work on the plantations, and they were promised a lot of things, and their status is still hanging. Is it more than 30 years? Or? Yeah, it's more than 30 years. We would like to benefit from here is that to have a radio channel, FM channel for the Indian community, even not necessarily a full day broadcast, but even a partially broadcast. Pihak berkuasa tempatan berhak merobohkan tembok yang menghalang laluan orang awam di Lido Plaza. Pihak berkuasa tempatan PBT berhak merobohkan tembok yang menghalang laluan orang awam di Lido Plaza. Tembok itu dipercayai dibina di kawasan rumah Presiden Parti Liberal Demokratik LDP, Datuk Chin Supin. Penyandang kerusi Dun Tanjung Aru, Datuk Jun Suang berkata, berdasarkan semakan yang dibuat di Majlis Daerah Penampang MDP, pembinaan tembok yang menghalang laluan orang awam itu tidak mendapat kelulusan MDP. Kelulusan daripada pihak pemaju juga tidak pernah diberikan. Maka selaku pemimpin yang meletakkan kepentingan rakyat sebagai keutamaan, tembok itu perlu dirobohkan bagi membolehkan rakyat menggunakan laluan tersebut. Sebelum ini, Chin mendakwa pembinaan tembok itu telah diluluskan Majlis Daerah Penampang dan hanya satu laluan utama saja untuk masuk dan keluar dari Lido Plaza. He is still a leader already because he's the president of LDP. But being a leader, politicians are at the very forefront, at the very high levels. You must be able to differentiate between the right and wrongs, especially when laws is concerned. So as far as we are concerned, who gave the power, who is above the law that powerful, that can actually allow anybody to just block and access road? Di Kiulu, penduduk Kampung Ranap bakal menarik nafas lega apabila masalah banjir yang dihadapi setiap kali hujan lebat akan berakhir. Butirannya bersama Salbinus Saribun. Ahli Parlimen P170 Tuaran merangkap caretaker Timbalan Ketua Menteri Sabah. Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, sistem perparitan sepanjang 180 meter sedang giat dibina membabitkan peruntukan sebanyak RM400,000. Dalam setiap kali banjir, masjid di depan sana pun dia kena banjir. Rumah-rumah di sini juga kena banjir kerana parit yang kecil. Dan satu lagi masalah ialah parit ini mengalir terus ke Pekan Kiulu. Dan sebab itu di Pekan Kiulu tempatnya begitu sempit. Jadi apa yang kita telah buat ialah
saya telah menyediakan penutupan 400.000 untuk membina parit daripada belakang masjid, dan parit itu kita alihkan terus ke Sungai Tuaran. Dan dengan itu air semasa hujan dan sebagainya akan mengalir terus ke Sungai Tuaran, dan ini menyelesaikan masalah banjir di Kampung Ranap. Dan di Pekan Kiulu kita akan mempunyai tempat yang lebih luas. Kita akan timbus tempat di Pekan Kiulu, dan tempat itu kita boleh gunakan dan berbagai penggunaan seperti parking, membina kedai dan sebagainya. Madius yang juga Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO berkata demikian selepas ditemui semasa membuat tinjauan pembinaan perparitan itu di Kampung Ranap Kiulu siang tadi. Beliau yang juga calon pilihan raya negeri PRN bagi Dewan Undangan Negeri Dun N15 Kiulu turut merakamkan terima kasih kepada penduduk yang sudi memberi kebenaran pembinaan parit itu dibina di atas tanah mereka. Parit ini akan dibina dengan konkrit, dan ada beberapa tempat juga yang akan dikonkrit juga, termasuk dekat rumah-rumah penduduk di sini. Dan bagi pihak kerajaan, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pemilik tanah karena telah memberi izin laluan untuk pembinaan parit ini. Saya juga ingin mengatakan bahwa pihak-pihak tertentu sentiasa mengatakan kita ini bapak pengumuman, umum-umum saja. Tapi ini bukan lagi umum, ini sudah sedang dalam pelaksanaan. Dan dalam masa 3 minggu, 3-4 minggu siap, selesai sudah. Sementara itu, penduduk Kampung Ranap yang ditemui turut merakamkan penghargaan atas inisiatif berkenaan. Sebagai pemimpin di sini, memang kami amat bangga kerana kerajaan di mana pimpinan yang berhormat Timbalan Ketua Menteri telah pun memberi sokongan, dan bukan hanya memberikan sokongan saja tetapi membuat satu bagi peruntukan untuk membuat parit. Inilah kehendak rakyat agar kerajaan mengambil inisiatif untuk mengalihkan anak sungai ini ke Sungai Tuaran. Saya rasa ini satu inisiatif usaha Datuk sebagai pemimpin. Bukan sekadar pengumuman, bukan sekadar laungan semata-mata, tetapi inilah bukti Kerajaan Warisan Plus menjalankan tanggungjawab mengikut aspirasi rakyat. Salbino Saribun, BTTV. Calon Parti Warisan Sabah Dun Sindumin, Datuk Dr. Yusof Yaakob mengesahkan beliau sedang menjalani kuarantin di rumahnya. Dr. Yusof yang menghadapi saingan 6 penjuru di Dun Sindumin mengesahkan perkara itu kerana pernah mempunyai kontak dengan ahli Majlis Tertinggi UMNO, Razlan Rafi, yang disyaki positif COVID-19. Dr. Yusof berkata beliau telah melakukan ujian Isnin lalu dan sedang menunggu keputusan daripada Jabatan Kesihatan. Katanya berikutan itu sebagai langkah berjaga-jaga, beliau mengkuarantinkan diri di rumah sehingga keputusan ujian dikeluarkan. Dr. Yusof berkata pemimpin-pemimpin UMNO juga perlu bertanggungjawab dengan mengkuarantinkan diri sendiri, memandangkan Razlan telah bergerak ke banyak markas parti itu sepanjang kempen PRN. Sementara itu, 2 calon UMNO turut menjalani kuarantin selepas mempunyai kontak dengan Razlan. Mereka ialah calon Lumadan, Kamarlin Ombi dan calon Sindumin Sani Miasin. Sabah mencatat 2 kes kematian akibat COVID-19 hari ini. 2 kes kematian akibat COVID-19 dan 134 kes positif baharu direkodkan di Sabah hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kes meningkat kepada 1,323. 105 kes adalah daripada kluster Benteng LD melibatkan 90 warga tempatan dan 15 warga asing. 8 dari kluster laut, 8 dari kluster bangau-bangau serta masing-masing 2 kes dari kluster pulau dan kluster Udin. Kastam Sabah merampas lebih 15 kg dada susulan penahanan seorang lelaki tempatan di lapangan terbang Lahadatu.
Kastam Sabah merampas lebih 15 kg dadah bernilai RM609,326 susulan penahanan seorang lelaki tempatan di lapangan terbang Lah Datu. Lelaki berusia 25 tahun itu menaiki penerbangan dari Kuala Lumpur dan tiba di Kota Kinabalu sebelum meneruskan penerbangan ke Lah Datu. Suspek ditahan pada 13 September lalu. Hasil pemeriksaan lanjut ke atas bagasi yang dibawa suspek mengandungi dadah jenis metaphemin yang dibungkus dalam 15 plastik. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah, Dato' Abdullah Japar berkata suspek ditahan susulan risikan yang dilakukan pegawai penguatkuasa. Ini kes ketiga terbesar di Sabah tahun ini selepas kes di Tawau dan Sandakan, katanya dalam sidang media di Sandakan hari ini. Suspek masih dalam tahanan reman dan akan didakwa ke Mahkamah Lah Datu Jumaat ini. Katanya pihaknya percaya dadah berkenaan dibawa ke Lah Datu untuk pasaran tempatan. Terebuk Jakito, saya Azamini Liashin.